Wahai pemuda bercita suci, kekalkan Sarawak, negara kita yang asli. Meskipun bagaimana ancaman terjadi, hendaklah sehidup semati. Begitulah kata-kata Rosli Dobi dalam puisinya, Panggilanmu yang Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Nurjaha binti Baharudin nama diberi, pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu. Andai patah saya Praja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk sama-sama kita mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya yang berisi penuh dengan mutiara kata. Buku yang akan saya kongsikan kepada anda semua bertajuk Rosli Dobi dan Nurukun 13. Buku ini mengandungi 223 halaman bercetak dengan 6 bab di dalamnya yang mengisahkan tentang peristiwa sungkit berdarah di Sibu, Sarawak. Di persada bersejarah ini, tertegaknya pengorbanan 4 patriot Melayu iaitu Rosli Dobi, Morshidi Siddiq, Awang Rami Amit dan Bujang Suntong. Orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum kita membelik setiap bait perkataan yang ada di dalam buku ini, moleklah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan siapakah penulis di sebalik karya Rosli Dobi dan Nurukun 13 ini. Saudara Nordi Aci menulis buku ini untuk menoreh kebenaran sejarah agar generasi anak watan Sarawak yang akan datang mengetahui tentang episod penting bangsanya. Meniti wasilah nirmala yang pertama. Pembukaan karya disajikan dengan kisah perjalanan meniti kemerdekaan. Ini adalah impian anak muda berusia 16 tahun kelahiran Sibu, Sarawak yang telah melakari peta negerinya dengan air mata dan darahnya sendiri. Bagi sesetengah orang, beliau adalah nasionalis sebenar. Namun bagi orang lain pula, beliau adalah seorang pembunuh. 1 Julai 1946, hari yang gelap dalam kanvas sejarah Sarawak. Ia merupakan hari di mana Sarawak telah beralih tangan kepada kuasa British. Seterusnya, Rukun 13. Rukun 13 adalah pertubuhan rahsia yang dianggotai oleh 13 orang ahli PPM. Mereka merancang untuk membunuh Gubernur Jeneral British Sarawak yang kedua, iaitu Duncan Stewart. Mereka yakin bahawa langkah yang radikal merupakan satu-satunya cara untuk membawa era baharu kepada Sarawak. Mereka memerlukan seseorang yang mempunyai keberanian untuk berhadapan dengan polis-polis terlatih yang akan mengiringi Gubernur Jeneral British. Persoalannya, siapakah yang mempunyai keberanian untuk menikam Gubernur dan mampu pula menghadapi konsekuensinya? Dan yang paling penting, siapakah yang akan dicatat namanya dalam sejarah sebagai seorang pembunuh? Semuanya terungkai dalam karya ini. Pada zaman bermaharajalelanya penjajahan British, Bumi Putra anti penjajah ditohmah sebagai pemberontak, penjahat dan pembunuh. Namun di sisi generasi anak merdeka pula, pejuang anti kolonialis dinobatkan sebagai wira negara dan melati bangsa. Terpenjara jasad selama berdekad. Namun perjuangan yang ditiupkan oleh Rosli Dobi dan rakan-rakannya telah membina jati diri masyarakat Sarawak. Hari ini, nafas perjuangan itu diteruskan. Pada 2 Mac 1996, makam keempat-empat patriot Melayu ini digali semula untuk dipindahkan ke makam pahlawan yang terletak di Masjid An-Nur bahagian Sibu. Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Sumbangan dan jasa bakti beliau akan tetap menjadi wasilah untuk membentuk sebuah masyarakat yang madani.
Tiada yang dahulu, tiadalah yang sekarang. Dan tiada yang lama, maka tiadalah yang baharu. Sekiranya generasi terdahulu sebagai pelakar sejarah, nescaya generasi kini perlulah meneladani sejarah dan bijak pula menghargainya. Mana-mana yang salah dijadikan panduan untuk membuka lembaran sejarah baharu, kerana yang buruk dijadikan sempadan dan yang baik dijadikan teladan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.